Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Irawadi Afandi bin Ibrahim, Cikgu Geografi di SMK Kandis, Bacuk. Okey, diharapkan semua pelajar dalam keadaan sihat. Jadi kita akan sambung pelajaran kita untuk subjek Geografi tingkatan 4 KSSM. Kita akan sambung dengan melihat bab yang ke-8, iaitu tajuknya ialah proses dan kesan gerakan jisim. Jadi dalam tajuk ini, dalam tajuk proses dan kesan gerakan jisim ini, pelajar semua hendaklah tahu, dan diharapkan dapat, saya harapkan pelajar semua dapat menterjemahkan pengetahuan semua pelajar di atas kertas soalan yang akan pelajar ulang kaji nanti. Apa dia yang akan pelajar semua dapati apabila selesai menonton skrin ini? Iaitu dalam tajuk ini pelajar hendaklah tahu dahulu apakah proses dia lah, proses gerakan jisim. Kesan dia, faktor yang menyebabkan berlakunya gerakan jisim itu, dan apakah kesan, terhadap apakah kesan yang akan berlaku akibat daripada proses gerakan jisim, dan bagaimana langkah untuk kita mengatasi proses gerakan jisim itu. Langkah untuk mengurangkan risiko berlakunya gerakan jisim. Okey, jadi kita tengok satu persatu lah. Kalau tengok di skrin ini, kita akan tengok dulu konsep, konsep dan gerakan jisim. Apa dia konsep ini? Konsep gerakan jisim. Okey, konsep gerakan jisim ini ialah kita rujuk kepada pergerakan bahan atau regolit. Pergerakan bahan ataupun regolit, iaitu terdiri pada tanah. Kalau tengok di skrin ini ialah tanah. Ada di sini tanah dan juga batuan. Ada batuan, kalau pelajar tengok ada batuan, dan juga lumpur. Aliran lumpur ini kita kenali sebagai bahan ataupun regolit yang menuruni cerun ini. Okey, yang menuruni cerun akibat daripada tarikan graviti bumi. Menuju ke bawah, tarikan graviti bumi. Okey, itu dari segi konsep. Yang kedua, kita kena tahu jenis-jenis gerakan jisim. Jenis gerakan jisim. Ada dua jenis gerakan jisim ini. Untuk peringkat tingkatan 4, awak kena tahu ada dua jenis gerakan jisim. Yang pertama apa dia, dan yang kedua apa dia. Jenis gerakan jisim yang pertama dikenali sebagai pergerakan perlahan. Pergerakan perlahan. Apa maksud pergerakan perlahan? Pergerakan perlahan ini kesannya kita boleh lihat pada kedudukan objek dalam jangka masa yang lama. Kalau awak tengok gambar di sini, gambar yang di sebelah kiri saya ini ialah proses kesutan tanah. Kesutan tanah, maafkan saya, kesutan tanah. Kesutan tanah ini dia melibatkan pergerakan tanah dan puing-puing batu menuruni cerun secara perlahan. Kalau tengok di sini, menyebabkan tiang lampu itu ataupun tiang elektrik itu lama kelamaan kelihatan condong. Itu pergerakan perlahan yang disebabkan oleh kesutan tanah. Okey. Yang keduanya ialah gelangsar tanah. Ini di gambar yang sebelah kanan saya ini kita kenali sebagai gelangsar tanah. Ini juga salah satu pergerakan perlahan. Di mana ia berlaku gelangsaran tanah ini?
proses gelangsar tanah ini. Okey. Biasanya ia berlaku di kawasan glasier. Kalau awak tengok ni ada glasier ni, tumpuk-tumpuk salji ni. Ia berlaku pada musim bunga. Dan musim panas juga gelongsor tanah ini boleh berlaku juga. Ia berlaku bila lapisan tanah di permukaan, lapisan tanah di atas permukaan ini, yang bahagian atas mencair. Tapi lapisan yang di bawah masih lagi beku. Di bawah masih lagi beku, jadi berlakulah gelangsar tanah. Contohnya di luar negara lah, sebab ni kawasan yang ada glasier. Contoh di lembah Mackenzie, Kanada. Lembah Mackenzie di Kanada, di Alaska. Benda ini berlaku. Okey. Satu lagi jenis gerakan jisim ialah pergerakan cepat. Pergerakan cepat. Pergerakan cepat ini kita boleh tengok ianya berlaku dalam masa yang singkat. Berlaku dalam masa yang singkat. Contohnya kalau awak tengok foto di sebelah kiri saya ini, kita kenali dengan fenomena gelongsoran tanah ataupun tanah runtuh. Tanah runtuh. Biasanya ia akan berlaku di kawasan yang bercerun curam. Di kawasan yang bercerun curam, di tebing sungai atau kawasan pemotongan cerun untuk buat jalan raya ke atau untuk buat pembinaan. Akan berlakulah benda-benda gelongsoran tanah macam ini. Begitu juga kalau kata nak buat aktiviti pertanian, untuk pertempatan, untuk pelombongan, gelongsoran tanah ini akan berlaku. Ia pergerakan cepat. Kalau awak tengok dalam foto ini, ini contoh berlaku gelongsoran tanah runtuh. Tengok yang berwarna kuning ini, tanah lah ini. Okay, contohnya seperti yang telah berlaku di Bukit Kukus di Pulau Pinang. Aktiviti pembangunan, aktiviti membuat jalan raya, menebang hutan menyebabkan gelongsoran tanah atau tanah runtuh ini berlaku. Okay. Dan satu lagi jenis pergerakan cepat ialah gambar di sebelah kanan saya ini ialah aliran lumpur. Ataupun kita kenali juga dengan nama banjir lumpur. Okey, apa dia aliran lumpur? Aliran lumpur ini ialah pergerakan lumpur menuruni cerun. Kalau awak tengok, ada cerun di bahagian kiri dan kanan yang menyebabkan lumpur ini menuruni cerun disebabkan hujan lebat lah, disebabkan oleh berlakunya hujan lebat. Kurangnya litupan tumbuhan. Apa lagi sebab dia? Kegiatan pembalakan. Jadi ia berlaku dengan pantas, membawa bersama tanih, sisa pembalakan. Kalau awak tengok di sini, awak boleh lihat di sini. Membawa kayu-kayu, ranting semua sampai ke atas jalan raya. Contohnya kejadian banjir lumpur yang berlaku di Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Karak. Pernah berlaku pada tahun 2015 hari itu. Itu contoh pergerakan cepat aliran lumpur yang berlaku di negara kita. Okey, seterusnya kita lihat pula apakah faktor. Faktor yang mempengaruhi gerakan jisim. Okey. Sebenarnya pergerakan jisim ini dia bergerak, dia berkait rapat dengan kecerunan dan tarikan aktiviti di bawah tu. Tarikan aktiviti bumi, tarikan graviti bumi. Tapi walau bagaimanapun terdapat beberapa faktor lain yang akan mempengaruhi gerakan jisim. Okey, kita akan tengok satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan jisim. Okey, faktor yang pertama ialah faktor cerun, ketinggian cerun. Okey,
kawasan tanah tinggi yang bercerun curam sering akan mengalami gerakan jisim. Sering mengalami gerakan jisim. Sekiranya cerun itu kecuraman dia lebih curam. Okey. Kenapa? Kerana di kawasan bercerun curam ini, struktur tanah yang longgar akan lebih berisikolah mengalami kejadian tanah runtuh. Kalau tengok di sini, ini cerun, kan? Kalau tengok di sini, di atas ni landai ni semakin curam dan semakin ke bawah dia semakin curam. Ini kawasan ini berisiko untuk dia akan mempengaruhi gerakan jisim. Okey. Itu faktor ketinggian cerun. Faktor yang seterusnya ialah hujan lebat. Okey, hujan lebat, ini senang sahaja. Kita awal tahun 2021, kita telah dikejutkan dengan fenomena banjir besar di Johor, Pahang, Terengganu. Okey, purata hujan yang tinggi ya, melebihi 2,600 mm ni akan menggalakkan pergerakan jisim lah. Akan menggalakkan pergerakan jisim kerana air hujan tu dia boleh meresap ke dalam tanah dan bergerak menuruni cerun menghasilkan aliran lumpur. Ni kalau tengok air hujan ni membawa bersama lumpur-lumpur. Kalau tengok air hujan ni berwarna kuning. Ini kejadian hujan lebat menyebabkan banjir lah hingga tenggelam ni. Kereta ada motorkar, 2 buah motorkar ini. Okey, hujan lebat. Itu faktor yang kedua. Okey, faktor yang ketiga ialah kurang litupan tumbuhan. Kalau awak tengok di skrin, bahagian atas bentuk muka bumi ini terdapat litupan tumbuhan. Tapi bahagian yang di bawah ini tidak ada. Tidak ada litupan tumbuhan. Jadi kawasan inilah yang boleh menyebabkan berlakunya gerakan jisim. Kerana akar pokok tiada, maka tidak adalah akar pokok untuk mencengkam butir-butir tanah. Butir-butir tanah. Keadaan ini menyebabkan tanah menjadi terdedah, mudah terhakis dan akhirnya boleh menyebabkan berlakunya tanah runtuh. Okey. Faktor yang seterusnya ialah pembalakan. Aktiviti pembalakan ini juga boleh menyebabkan struktur tanah menjadi longgar kerana banyak pokok-pokok telah ditebang, tumbuhan besar semakin berkurangan, menyebabkan tanah menjadi semakin longgar dan tidak stabil lah, akan jadi tidak stabil. Jadi bila berlaku hujan lebat, kejadian ini akan menggalakkan tanah runtuh dan banjir lumpur. Ini kalau awak tengok banyak sekali terdapat kayu balak yang telah ditebang daripada hutan di negara kita. Tak kiralah di negara kita ke ataupun di negara-negara lain. Keadaan ini akan mempengaruhi gerakan jisim. Seterusnya, faktor pembinaan jalan raya. Faktor pembinaan jalan raya ataupun lebuh raya. Okey, kalau awak tengok di sini, cerun-cerun telah ditarah, dipotong untuk membuat jalan raya. Okey, aktiviti ini akan menyebabkan sama seperti tadi, struktur tanah menjadi longgar dan tidak stabil. Apabila hujan, tanah runtuh akan senang berlaku. Sudah banyak kejadian berlakunya tanah runtuh ini di lebuh raya di negara China. Di negara kita. Negara China pun ada juga. Contohnya berlaku di lebuh raya Timur Barat apabila musim hujan lebat. Berlaku di lebuh raya LPT. Berlaku tanah runtuh menyebabkan kereta lalu lintas tidak dapat meneruskan perjalanan. Jalan terpaksa ditutup untuk dibersihkan dulu tanah yang runtuh itu. Okey, seterusnya aktiviti pengkuarian. Pengkuarian ini kalau ada di tempat
pelajar boleh tengoklah. Pelajar boleh tengok setiap hari di mana kawasan berbukit ataupun kawasan bertanah tinggi itu telah diletupkan dengan menggunakan granit, bahan letupan. Pengkuarian ini aktiviti pemecahan batuan dan kerja-kerja pergorekan tanah di kawasan bukit. Jadi batu-batu ini digunakan untuk dijual lah, maka terpaksa batu-batu ini dipecahkan. Jadi ini memberi kesan juga kepada gerakan jisim. Gegaran akibat letupan menyebabkan tanah runtuh. Okey. Faktor yang seterusnya ialah faktor pertanian. Kalau awak tengok di skrin ini lereng-lereng yang digunakan untuk menanam pokok-pokok. Jadi sebelum pokok-pokok ini ditanam, hutan ini terpaksa dibersihkan dahulu. Maka bila tiadanya hutan, tiadalah akar. Jadi tidak adalah akar pokok untuk mencengkam, memegang butir-butir tanah. Keadaan ini menggalakkan kejadian aliran lumpur dan tanah runtuh. Okey, seterusnya faktor yang terakhir ialah faktor gempa bumi dan letusan gunung berapi. Okey, gempa bumi dan letusan gunung berapi ini akan menghasilkan satu gegaran yang kuat. Seperti kalau awak tengok di dalam televisyen ke, tengok di dalam internet, dalam YouTube, apabila berlakunya pengeboman atau apa-apa yang menyebabkan kemusnahan yang berskala besar oleh letupan, di situ awak boleh tengok berlakunya kejadian tanah runtuh. Sama juga keadaannya bila berlaku gempa bumi dan letusan gunung berapi ini. Dia akan menghasilkan gegaran yang kuat, menyebabkan struktur tanah di kawasan cerun akan menjadi longgar, tidak stabil dan menyebabkan berlakunya tanah runtuh. Seterusnya, para pelajar, kita akan sambung dengan proses keesokan tanah. Kita akan tengok pula proses yang berlaku, macam mana ia boleh berlaku, iaitu untuk keesokan tanah, aliran lumpur dan tanah runtuh. Kita tengok satu persatu, ada 3 ni. Okey. Sebelum itu awak kena tahu keesokan tanah ini dia mudah berlaku di kawasan yang beriklim tropika lembap. Apabila terdapat air hujan di dalam tanah akibat hujan. Jadi keesokan tanah ini akan berlakulah di sini, di kawasan, dia mudah berlaku di kawasan yang beriklim tropika lembap ni. Okey. Manakala aliran lumpur pula akan giat berlaku di kawasan yang bercerun curam dan kurang litupan tumbuhan. Di situ proses aliran lumpur mudah berlaku. Dan tanah runtuh pula sering berlaku di kawasan lereng bukit atau gunung yang bercerun curam. Ini proses yang berlaku pada keesokan tanah, aliran lumpur dan tanah runtuh. Okey, untuk keesokan tanah, kita tengok pula contoh gambar keesokan tanah. Kalau awak tengok di skrin ini nampak pokok yang telah terdedah, akar pokok yang telah terdedah kepada cuaca disebabkan oleh tanah ataupun butir-butir tanah yang telah tiada disebabkan tidak adanya tumbuhan lagi di situ. Jadi keesokan tanah ini melibatkan pergerakan tanah secara perlahan seperti yang kita tengok tadi di cerun yang landai. Pergerakan perlahan di cerun yang landai. Cerun landai ni kira sudutnya antara 2 darjah hingga 4 darjah. Ni cerun yang landai 2 darjah hingga 4 darjah kecerunan dia.
Kandungan air dalam tanah menyebabkan tanah berganjak daripada kedudukan asal, menuruni cerun landai secara perlahan akibat tarikan graviti ke bawah ni. Okey, jadi kalau nak tengok tanda-tanda berlaku keserotan tanah, seperti tadi kita boleh lihat pokok, pagar, tiang elektrik, tiang telefon ataupun dinding batu dia menjadi condong macam ni. Itu ada berlaku keserotan tanah lah di situ. Okey. Seterusnya aliran lumpur. Yang kedua ialah aliran lumpur. Okey. Aliran lumpur ini ia berlaku apabila lapisan tanah yang longgar di permukaan cerun bercampur dengan air hujan dan menjadi lumpur. Awak boleh tengok di sini dia telah bercampur dengan air hujan dan menjadi lumpur. Lumpur ini akan bergerak dengan cepat menuruni cerun, melalui alur ataupun lurah yang dimendapkan di kaki bukit. Ini proses aliran lumpur. Okey. Seterusnya ialah tanah runtuh. Okey, tanah runtuh. Hujan lebat, seperti tadi juga hujan lebat, aktiviti pembalakan dan pengkuarian di kawasan cerun bukit menyebabkan akar tumbuhan tidak dapat mencengkam tanah, lalu struktur tanah menjadi longgar. Keadaan ini menyebabkan kejadian tanah runtuh apabila tanah bergerak menuruni cerun curam dengan aktiviti tarikan graviti. Ni awak boleh tengok di sini berlakunya tanah runtuh di kawasan ini. Di kawasan pertanian ini. Okey. Itu 3 proses yang telah kita belajar. Subtopik yang seterusnya ialah kesan. Kita akan belajar pula macam mana kesan aliran lumpur dan tanah runtuh di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Maknanya kita telah keluar sedikit ke arah global lah. Kita keluar ke Asia Tenggara. Di negara Asia, negara yang benua Asia Tenggara, di mana negara kita pun terletak di benua ini. Apakah kesan dia? Sebenarnya kesan aliran lumpur ini ada 2. Yang pertamanya ialah kesan kepada manusia dan yang satu lagi ialah kesan kepada alam sekitar. Okey. Pertama sekali kita tengok dulu kesan kepada manusia apabila berlakunya aliran lumpur dan tanah runtuh. Yang pertamanya ialah kesan kepada manusia ini ialah berlakunya korban nyawa lah. Korban nyawa dia ni akan mengancam seperti ancaman lah kepada manusia. Ia berlaku apabila mangsa ini dia akan tertimbus. Akan tertimbus disebabkan aliran lumpur dan tanah runtuh. Contohnya seperti yang berlaku di Hanoi, Vietnam. Seperti yang berlaku di Hanoi, Vietnam pada tahun 2017 hari itu. Okey. Itu kesan yang pertama. Kesan kepada manusia yang pertama. Kesan kepada manusia yang kedua ialah kemusnahan. Kemusnahan harta benda dan infrastruktur. Okey, penduduk yang terlibat dengan kejadian aliran lumpur dan tanah runtuh akan mengalami kemusnahan harta benda lah, rumah, kenderaan dan sebagainya. Kemudahan infrastruktur juga akan musnah. Jalan raya, bekalan air, bekalan elektrik. Secara automatik benda ini akan musnah apabila berlakunya aliran lumpur dan tanah runtuh. Seperti yang berlaku di Timor Leste pada tahun 2017 juga. Telah menyebabkan, kalau kita tengok, kalau awak pernah tengok di dada-dada akhbar dalam berita dunia di televisyen, jalan raya di situ habis. Tidak ada perhubungan apa kereta, semua habis, musnah. Okey. Itu kesan yang kedua kepada manusia. Kesan yang ketiga kepada manusia ialah kemusnahan tanaman. Kawasan yang terlibat dengan aliran lumpur dan tanah runtuh akan mengalami kemusnahan tanaman. Jadi di sini kaitan dengan manusianya ialah petani akan mengalami kerugian lah.
apabila ladang ataupun kawasan pertanian yang diorang buat itu telah musnah. Contohnya di Indonesia, di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 telah berlakulah keadaan ini, kemusnahan tanaman ini. Okey. Kesan yang seterusnya ialah kesesakan lalu lintas. Macam mana berlaku kesesakan lalu lintas? Seperti yang saya telah paparkan pada skrin tadi, apabila berlaku aliran lumpur dan tanah runtuh menyebabkan kesesakan lalu lintas kerana jalan raya telah terhalang. Jalan raya telah terhalang oleh puing-puing ataupun benda-benda ini yang berada masuk ke atas jalan. Itu maksudnya kesesakan lalu lintas. Okey. Kesan yang seterusnya ialah dia boleh menjejaskan aktiviti manusia. Apa dia? Menjejaskan aktiviti manusia itu. Contohnya aktiviti manusia seperti pembinaan, pertanian dan perlombongan semuanya akan musnah akibat tanah runtuh. Jadi ini memerlukan kos yang tinggilah untuk proses baik pulih itu. Jadi contohnya seperti yang berlaku di Lombong Jet, Jet Batu Permata Jet ini telah berlaku tanah runtuh di Lombong Jet di Myanmar, di Kachin, Myanmar pada tahun 2019. Ini menyebabkan kerugian yang banyaklah, tinggi kerugian yang dialami oleh pengusaha jet di sini. Okey. Itu kesan aliran lumpur terhadap manusia. Okey, seterusnya kesan kepada alam sekitar. Yang ini sangat penting, kesan kepada alam sekitar ini sangat penting. Jadi awak kena beri perhatian kesan ni. Bila biasanya soalan yang akan ditanya, pentaksiran yang akan ditanya, dia biasanya akan memberi fokus kepada kesan. Macam mana awak boleh menerangkan kesan. Dan selepas itu macam mana untuk mengurangkan kesan ini. Langkah untuk mengurangkan kesan ini saya akan terangkan selepas habis kesan pada alam sekitar ini. Okey, kesan pada alam sekitar yang pertama ialah pencemaran air. Okey, pencemaran air ini macam mana? Okey, aliran lumpur dan tanah runtuh ini boleh menyebabkan pencemaran air kerana aktiviti penebangan hutan, penarahan lereng-lereng bukit untuk pertanian menyebabkan tanah yang dihakis tadi masuk ke dalam sungai. Jadi ia akan masuk ke dalam sungai menyebabkan air sungai menjadi keruh. Lalu tercemarlah. Contohnya pelombongan boksit. Pelombongan boksit. Kalau awak pernah pergi di kawasan Sungai Baluk, Kuantan, sekitar tahun 2018, awak akan hadapi. Awak boleh tengok sendiri fenomena pencemaran ini, pencemaran air. Okey. Yang kedua ialah kepupusan flora dan fauna. Kepupusan flora dan fauna yang berada di kawasan tanah runtuh tadi akan tertimbuslah bersama-sama tanah. Jadi ini boleh menyebabkan kemusnahan spesies flora, spesies fauna yang ada di tempat ataupun di laluan tersebut. Okey, contohnya pokok periuk kera, bunga rafflesia dan senduduk, manakala haiwan yang terjejas badak, tapir, gajah dan sebagainya. Okey. Yang ketiga ialah perubahan lanskap. Okey, aliran lumpur dan tanah runtuh ini akan menyebabkan perubahan lanskap kepada sesuatu kawasan. Maksudnya lanskap, kalau hari ini kita tengok lanskap dia macam ni. Tapi apabila berlakunya fenomena tadi, lanskap sudah tidak sama lagi. Akan berubah. Lanskap asal, katakan lanskap asal hutan ataupun kawasan pertanian, ianya akan berubah menjadi lanskap baru. Menjadi lanskap yang tidak sama seperti mana yang asal tadi. Okey. Dan yang keempat ialah kemusnahan habitat flora dan fauna. Okey.
kemusnahan habitat. Tadi kepupusan, yang ini kepupusan flora dan fauna. Ini kemusnahan habitat, tempat tinggal. Akan turut musnah apabila berlaku tanah runtuh. Okey, para pelajar sekalian, untuk subtopik yang terakhir ini kita kena tahulah langkah-langkah macam mana untuk mengurangkan risiko berlakunya gerakan jisim. Okey, jadi langkah yang pertama ialah dengan membuat tanaman tutup bumi, menjalankan aktiviti tanaman tutup bumi. Contohnya tanaman seperti rumput. Rumput kita boleh tanam dia di cerun bukit untuk menstabilkan cerunlah di samping, dapat akar dia dapat mencengkam tanah dan mengurangkan pergerakan jisim. Kadang ini banyak dibuat di lebuh raya, di jalan raya di dalam negara kita lah. Kalau awak biasa melalui lebuh raya Timur Barat ataupun LPT, lebuh raya Karak, awak akan dapat lihat keadaan ini ya. Yang kedua ialah teres bukit. Buat teres. Kerana kita kalau buat teres ni kita berupaya mengurangkan proses gerakan jisim. Aktiviti pertanian secara berteres di kawasan cerun bukit ni dapat mengelakkan hakisan tanah. Contohnya kalau penanaman padi, pertanian padi di tanah Jawa, ini jelas kita boleh tengok dari udara pun kita nampak macam bukit telah dibuat teres-teres dia. Okey, itu teres bukit. Yang ketiga, sungkupan plastik. Apa maksud sungkupan plastik ini? Okey, sungkupan plastik ini maksudnya kita menggunakan plastik untuk menutup permukaan tanah. Jadi ini akan menyebabkan tanah itu tidak akan kena air hujan. Tidak akan kena air hujan. Jadi air hujan tidak dapat menyusup masuk ke dalam tanah lah. Tak akan menyusup masuk ke dalam tanah. Itu sungkupan plastik. Seterusnya ialah penyiminan cerun. Ini membuat simen. Membuat simen di kawasan cerun. Kita buat simen dan dibuat lubang. Lubang bagi mengawal aliran dan susupan air ke dalam tanah. Okey. Ini supaya cerun di bukit menjadi lebih stabil lah. Kita simen cerun itu. Seterusnya membina gabion. Apa dia membina gabion ini? Okey, gabion ini ialah struktur yang dibina daripada susunan batu-batu yang saiznya 6 inci, 7 inci, 8 inci, 9 inci adalah yang disusun dalam jejaring dawai dan disalut pula dengan PVC. Okey, kalau kita nak tengok benda ini, ada contoh dibuat, contoh gabion ini dibina di jalan berbukit di Bukit Setiawangsa di Kuala Lumpur. Itu membina gabion. Seterusnya membina sistem perparitan. Membina sistem perparitan, kita boleh bina di setiap teres di lereng bukit yang curam mengikut garis kontur. Ini merupakan satu langkah yang baiklah. Satu langkah yang baik untuk supaya dapat atasi masalah air bertakun. Masalah air bertakung dan susupan air ke dalam tanah. Ini dapat mengurang risiko gerakan jisim. Benda ini banyak kita lihat ada di sepanjang jalan di lebuh raya Timur Barat. Yang jeli sampai ke Gerik. Okey. Seterusnya kempen. Kempen kesedaran alam sekitar. Maksudnya menguatkuasakan kempen kesedaran alam sekitar ini kita hendak menyedarkan masyarakat tentang pentingnya pengurusan kawasan cerun dengan berkesan. Kena bagi tahu dalam kempen itu kesan kepada manusia, kesan kepada alam sekitar seandainya berlaku gerakan jisim. Okey, contohnya kempen penjagaan cerun yang telah dianjurkan oleh Jabatan Kerja Raya. Mereka Jabatan Kerja Raya ini selalu menganjurkan kempen untuk memberi kesedaran supaya rakyat menjaga cerun. Okey. Dan yang terakhir ialah penguatkuasaan undang-undang.
Okey, apa dia penguatkuasaan undang-undang ini? Iaitu kita menjalankan penguatkuasaan undang-undang untuk mengurangkan kejadian gerakan jisim ini. Contohnya telah banyak akta-akta yang telah dibuat di negara kita. Beberapa akta dibuat, sekiranya ada pihak yang melanggar akta ini, mereka boleh didenda lah. Mereka boleh didenda, pihak yang bertanggungjawab ini boleh dikenakan tindakan membayar RM5,000 ataupun penjara 6 bulan dan sebagainya. Banyak hukuman yang boleh dikenakan. Contoh aktanya ialah akta kualiti alam sekitar, akta pemeliharaan tanah, laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling dan sebagainya. Itu termasuk dalam penguatkuasaan undang-undang. Okey, jadi kita telah belajar satu bab dalam skrin yang awak tengok ini. Cikgu telah menerangkan kepada awak mengenai bab 8 sehingga habis. Start daripada konsep, proses, faktor, kesan, langkah-langkah untuk mengurangkan kesan, dan habis di langkah-langkah mengurangkan risiko gerakan jisim ini. Jadi cikgu harap para pelajar dapat faham dan dapat menterjemahkan balik di atas kertas seandainya ada persoalan ataupun ada bahan tugasan yang diberikan oleh cikgu-cikgu ataupun guru-guru yang mengajar pelajar-pelajar semua di atas kertas. Pelajar boleh membaca bahan-bahan lain selain daripada buku teks. Pelajar juga boleh tengok, buka YouTube, cari keratan akhbar, jurnal-jurnal, boleh guna. Tidak semestinya membaca buku teks sahaja. Ini para pelajar, cikgu harap dapat dapat amal baca supaya faham dengan elok dan dapat menjawab pentaksiran dengan baik. Kerana soalan yang ditanya biasanya dia akan minta pelajar-pelajar berfikir di luar kotak. Apakah kesan, macam mana nak atasi kesan tersebut. Tidak semestinya yang ada di dalam penerangan cikgu ini sahaja. Sekiranya penerangan pelajar itu dikira logik dan munasabah boleh diterima, maka kita akan ambil kira. Okey, saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera.